minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, bersama dengan saya lagi dalam program Satu Hari Satu Hadis, anjuran panitia peringkat Islam SK Pusat Dungu. Tajuk yang ingin saya kongsikan pada kali ini ialah bersahurlah. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, di antara perkara yang sunat kita lakukan ketika mana kita nak melakukan ibadah puasa, sama ada puasa yang wajib ataupun puasa yang sunat ataupun puasa yang harus, iaitulah kita disunatkan untuk bersahur. Perkara ini berdasarkan apa yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, muttafaqun alaih. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hendaklah kamu bersahur kerana sesungguhnya dalam bersahur itu ada keberkatan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, perkataan sahur yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, ia merupakan satu tuntutan yang perlu kita lakukan. Cuma para ulama menyatakan tuntutan dalam hadis ini merupakan tuntutan sunat atas dasar irsyad, tunjuk ajab daripada Nabi SAW. Satu nasihatlah daripada Nabi SAW, bukan di atas dasar satu kewajipan, tetapi atas satu saranan yang mana kalau kita buat dapat pahala, tinggal tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut oleh ulama. Maka ia memberi erti kalau seseorang itu berpuasa tapi dia tidak bersahur, puasanya tetap sah di sisi syarak. Baik. Cuma ia merupakan satu saranan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah terlebih elok, terlebih beradabnya kita menerima saranan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pasti bila menyarankan kita melakukan satu perkara itu ada kebaikan di sisi kita semua, untuk kita semua. Baik. Jadi Rasulullah menyatakan tasahharu, hendaklah kamu bersahur. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita bersahur? Kerana fa inna fis sahuri, kerana sesungguhnya pada sahur. Baik. Kerana sesungguhnya pada sahur. Kita lihat dahulu perkataan yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, iaitu as-sahur. Yang mana sin itu dibaca dengan baris di atas, as-sahur. Apa maksud as-sahur? Maksud as-sahur di sini iaitu ma yu'kal, apa yang dimakan, fis sahari, pada waktu sahur. Apa yang dimakan pada waktu sahur, tak kira lah makanan apa pun, hatta termasuklah minuman apa pun yang kita minum pada waktu sahur, itu disebut sebagai as-sahur. Dan dalam bahasa Arab ni ada makanan yang kita makan waktu malam, maka disebut sebagai al-asha. Al-asha, kalau al-isya tu sembahyang isya. Dan ada makanan yang kita makan pada waktu pagi, tak kira lah makanan apa pun kita makan, roti ke nasi goreng ke, itu disebut al-fatur, makan pagi. Baik, itu dalam penggunaan beberapa perkataan dalam bahasa Arab yang menunjukkan makanan yang dimakan pada waktu-waktu yang tertentu. Maka Nabi menyatakan fa innas sahur, kerana sesungguhnya apa yang dimakan pada waktu sahur tersebut. Makanan apa dia yang dimakan pada waktu sahur tersebut, sesungguhnya ada apa? Fa inna fis sahur, kerana makanan yang dimakan pada waktu sahur itu barakah, ada keberkatan. Ada keberkatan daripada Allah Subhanahu taala. Apa maksud barakah? Apa maksud barakah? Ada ulama menyatakan maksud barakah di sini sebagaimana yang disebut dalam kitab Rawdah Al-Muttaqin. Barakah ni ialah dengan maksud itulah al-quwwah ala siyam,
Iaitulah kekuatan dalam melakukan ibadah puasa. Kekuatan dalam melakukan ibadah puasa. Itu di antara makna barakah, itu makna yang dikendaki daripada perkataan barakah dalam hadis ni. Iaitulah barakah dengan erti kata quwwatan. Kerana sesungguhnya pada makanan yang dimakan pada waktu sahur itu ada kekuatan yang boleh membantu seseorang melakukan ibadah puasa dengan baik. Itu maksud apa dia? Barakah. Dan ada juga ulama menyatakan boleh juga kita fahami sesungguhnya apa dia makanan yang dimakan pada waktu sahur tu ada keberkatan dengan kita melihat waktu tersebut waktu apa dia? Waktu yang mana rahmat terbuka luah. Maka pada saat itu di samping apa dia seseorang tu bangun makan, bangun minum, pada saat itu juga saat apa dia berkat untuk kita berdoa kepada Allah. Yang mudah-mudahan doa kita ketika itu dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu tersebut juga di antara apa yang disarankan kita lakukan juga ialah kita banyakkan beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Maka dalam belang-belang kita bangun apa dia bersahur tu, waktu tersebut sesuai untuk kita beristighfar, maka itu juga mengundang keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaralah secara mudahnya apa yang disebut oleh nama penjelasan tentang barakah itu sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, jadi jelas dalam hadis ni saranan daripada Nabi SAW supaya kita bersahur ni. Kerana apa? Kerana dalam sahur itu ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita ni, kalau kita sebagai Islam, semua kita nak keberkatan. Apa yang kita makan, kita nak berkat. Pakaian yang kita pakai ni nak berkat. Harta benda yang kita dapat, kita nak berkat. Gaji kita pun kita nak berkat. Anak-anak kita pun nak diberkati oleh Allah. Bila orang kahwin pun, kita doakan supaya Allah Ta'ala berkatinya. Barakallahu lakuma wa barakallahu alaikuma wa jama'akuma fil khair. Ya Allah, berkatilah kamu berdua, berkatilah kamu, berkatilah, semoga Allah berkati ke atas kamu berdua, dan semoga Allah himpunkan kamu dalam kebaikan. Semuanya nak berkat. Makan, Allah barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jadi oleh kerana itu sahabat-sahabat, sama-sama kita mencari keberkatan dalam kita bersahur. Di samping kita makan masa tu, kita berdoa kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan hidup kita berkat di sisi Allah Subhanahu taala. Kemudian sebenarnya sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, bila mulanya waktu sahur? Sahur ni dia ada waktu dia. Menurut apa yang disebut oleh ulama, waktu sahur ni masuk ialah nisful lail, separuh daripada malam. Bukan separuh awal, separuh akhir. Bukan lepas maghrib, tapi selepas daripada separuh malam. Kalau kita lihat pada waktu tempat kita ni, kita duk kira, saya duk kira tak di mudah-mudah. Kalau maghrib pukul 7 suku, subuh 5.48, mudah-mudah waktu tu 10 jam, lebih kurang 11 jam lebih. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Jadi apa dia tombol kata lebih kurang tu dalam pukul 12.30 lah. Dalam 12.30 lebih kurang tu masuklah waktu sahur kalau ikut takwim kita lah. Kalau ikut takwim apa dia waktu solat kita tu. Jadi lebih kurang pukul 12.30 masuk. Jadi pukul 12.30 tu dan ke atas pukul 1, pukul 2 kita makan waktu itu, maka kita dah dianggap bersahur. Dan sebelum waktu tu, contoh lepas tarawih, kita habis tarawih pukul 10 contoh, 9.30. Lepas tu kita makan. Masa tu tak dianggap lagi bersahur. Bersahur ni ialah selepas 1/2 daripada malam. Sahabat-sahabat fikir sendirilah. Ambil waktu maghrib sampai subuh, kemudian bahagi 2. Bahagi 2. Jadi yang diam ni, yang apa dia, bahagian yang kedua tu dipanggil nisful lail. Tu waktu sahur. Kemudian pula banyak mana makan yang kita perlu makan supaya dikatakan kita dah bersahur. Disebut dalam kitab fiqh manhaji, terhasilnya sahur itu bi katsiril ma'kuli wa qalilihi. Terhasil sama ada kita makan banyak ataupun sedikit.
hatta walaupun seteguk air, sebagaimana yang sabit dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, tasahharu walau bi jur'ati ma'in, hendaklah kamu bersahur walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan seteguk air. Hadis yang sahih riwayat Ibn Hibban. Baik. Jadi ini dia sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sama-samalah kita menghidupkan antara sunnah yang Nabi tinggalkan dalam kita melakukan ibadah puasa, itulah dengan kita bersahur. Walaupun mungkin kita rasa mampu berpuasa, walaupun kita tidak bersahur, tetap walaupun dalam keadaan demikian, kita bangunlah, bangkitlah daripada tidur kita untuk sama-sama kita bersahur. Di samping kita berdoa, kita melakukan qiyamul lail dan seumpamanya. Mudah-mudahan hidup kita ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Setakat itulah untuk kali ini. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay at home.